Sekejap. Mari kawan-kawan, manja dah bermula dah. Wow, hello. Oh, terlajak ya. Sini ya. Ya, apa khabar? Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, terima kasih kerana anda pilih untuk bersama kami di Manja. Ya, malam ini kami ada pelbagai paparan menarik yang pastinya akan buat anda rasakan pelbagai emosi. Kami akan buat anda rasa teruja, seronok, ingin tahu dan tenang. Ya, semua ini dapat anda rasakan tanpa perlu ke mana-mana. Anda hanya perlu bersama kami dan selain merasakan pelbagai emosi, kami juga akan bawa anda ke resort, ke Maghribi, ke Majapahit dan Bangladesh. Wow, banyak tempat ya. Tepat sekali ya, Syirah. Manja ingin ajak anda juga melancong tanpa perlu keluar negara ya. Rasanya masih banyak tempat-tempat di Singapura yang belum kita terokai sepenuhnya. Ya. Oh, tapi sebelum kami kongsi perkara menarik tentang pelbagai lokasi di Singapura, kami harap anda sudah pun sertai kuis Manja di IG Story Mediacorp Suria. Kuis yang mana? Yang ini. Kita lihat ya. Dan kalau belum lagi, cepat-cepatlah sertai sekarang. Jawapannya akan dikongsi dalam segmen TMI nanti. Ya, selain ajak anda kenali tempat-tempat menarik di Singapura dengan lebih dekat lagi, kami juga nak ajak melancong dengan menggunakan deria rasa dalam segmen Makan Tiup. Ya, saya juga akan bersama seorang penyanyi yang katanya malam ini nak tunaikan janji pada isteri. Oh, ya? Apa janjinya? Kena tunggu segmen Spotlight. Ya, tapi sebelum itu saya ingin tahu apa aktiviti yang si Syirah dan Bro Hans cuba buat untuk cabaran Brosis cuba minggu ni. Ya, Tak sabar, dia tak sabar. Ya, minggu ini kami dicabar untuk lakukan aktiviti yang perlukan kami berat otak ya, kerana aktivitinya menggabungkan unsur sains dan seni. Sains seni. Macam mana tu ya? Ya. Sains sini. Mari sini ya. Kalau nak tahu apa yang kami buat, ayo kita saksikan segmen Bro Sis Cuba. Rohan, Ya. saya dengarkan cabaran hari ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi sekali. Ini ya. Cabaran hari ini juga kita perlukan sedikit pengetahuan sains. Oh, Ya. sains ya? Ya. Jadi agak-agak apakah aktiviti yang memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan juga pengetahuan sains ya? Kalau nak tahu, ikut saya. Saya akan tunjukkan kreativiti saya dan juga ilmu pengetahuan saya. Saya ni taklah begitu pandai dalam sains. Tapi kalau sebut tentang kreativiti ni, I'm there. I'm here. Hi guys, welcome to Motion Art Space. Hi, Aliha. Are you guys ready to do your Brosis Tuba challenge today? Of course. Tapi apakah aktiviti hari ini? So today you guys are going to do art jamming where you're going to combine your creativity with physics in order to create a masterpiece. Syirah, kalau kelas menarik seperti begini ya, cikgu dia pun menarik seperti begini ya, saya rasa saya akan boleh jadi jurutera ataupun saintis. Iya kak. Tapi hari ini bro Hans, kita bukan nak jadi jurutera ataupun saintis ya. Hari ini kita perlu jadi pelukis. Pelukis? Ya. Jadi Aleha, how would you determine the winner for today's challenge? So I'm going to decide by seeing who shows the most creativity and creates the best painting. Awesome! Let's do this! Let's do it. Aleha, apakah jenis cat yang sesuai untuk aktiviti hari ini dan kenapa? So we use tempera paints because they're washable and non-toxic and also suitable for all ages. Jadi adakah kita harus rancang dahulu atau ikut naluri hati saja ya? So it's okay if you have a plan, but a lot of our artists come without a plan and they kind of just surprise themselves with the painting that they create. So if you guys are ready, let's begin. Okey. Sekarang ni seperti anda boleh lihat, boleh tahan lah apa yang saya dah rancang di dalam kepala saya ni macam okey lah, nampaknya okey lah. Jadi saya happy lah. Saya sebenarnya ni orangnya kreatif. Jadi bila seseorang yang kreatif tu dia tak boleh fikir macam mana atau pilihan yang sesuai untuk beliau kan. Okey, saya akan buat putaran bulatan Okey. Tak kena. Okey, sekarang saya akan tampal cap tangan saya di sini. Kreativiti ya. Rohan, apa jadi dengan cap tangan anda mana dah? Inilah orang kata ilmu yang anda tak ada kan? Baiklah lihat, kita dah selesai melakukan cabaran pada hari ini. Jadi siapakah pemenangnya? So after looking at both of your art, I think that Shira won the challenge. Thank you, Aleha. Jadi kenapa saya yang menang? So I think that the colors contrast and pop out better, and you can see your use of the equipment, and you use it really well.
Okey, tapi mengapa saya kalah dalam cabaran ni? So I think your colors blend in too much and they don't pop out. And there's a really messy handprint. Maybe you could have put more paint on your hand for it to like pop out better. Sebenarnya cabaran hari ini tidak begitu mudah untuk saya lah. Saya rasa memang susah untuk kita nak belajar macam mana nak gerakkan benda tu untuk dapatkan warna yang sebaiknya. Tapi apa yang saya pelajari adalah kalau kita nak buat seni ni, kita jangan fikir terlalu banyak sangat. Kita just go with the flow. Jadi inilah go with the flow saya. Betul sekali. Cantik awaknya ya? Ya, terima kasih. Awalnya pun apa kurangnya. Inilah hasil lukisan kami menggunakan gerakan-gerakan daripada pusingan meja dan juga gerakan daripada ayunan pendulum. Saya punya macam fleksibel ya. Sini pun boleh, sini pun boleh. Nanti. Awak kan fleksibel. Saya punya boleh interaksi. Jadi bila orang tengok tu, boleh high five dengan tangan saya. High five. Seronok ya. High five. Tapi tadi saya tengok anda, saya lihat anda ni macam termenung. Ya, lama ya anda berfikir ya. Saya tahu anda berfikir untuk dapatkan corak kah atau mendapatkan cara untuk menghasilkan corak tu? Saya tengah fikir juga. Sebenarnya kedua-duanya lah. Niat saya ni nak buat corak lain. Tapi kerana tak dapat yalah, agak ayunan pendulum dan pusingan meja tu jadi lain lah coraknya. Tapi cantik kan? Tak payah jawab. Saya tahu cantik. Ya, maklumlah. Ini hasil seni dari gerak hati. Yalah, orang kata seni ni kan subjektif. Betul. Walau bagaimanapun, tahniah ya kepada Syira dan Hans kerana dapat hasilkan kerja seni yang cukup menarik. Ya, cantik atau tidak, bak kata pepatah Inggeris, beauty is in the eye of the beholder. Ya, in my eye, beautiful lah this one. I agree. Yeah, this one beauty and this one is the beast. Okey lah. Kita biarkan keluarga Syira dan Hans sajalah ya untuk menilaikan kecantikan lukisan mereka. Maklumlah, mereka yang perlu melihat lukisan-lukisan yang akan digantung di rumah ni kan setiap hari, betul lah? Itu pun kalau ibu saya nak gantung lah. Baiklah, saya akan kongsi komen mereka bersama anda nanti ya. Dan Manja akan berehat seketika dan sekembalinya nanti kami nak ajak anda teroka dan lihat kecantikan di negara kita sendiri dalam TMI. Ya, dan kita juga akan bersama penyanyi Ryan Sufyan yang akan kongsi tentang single terbarunya yang akan diperdengarkan buat pertama kali. Jadi pastikan anda akan terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja, manja. Kembali di Manja. Awal tadi kami minta anda sertai kuis tentang tempat-tempat menarik di Singapura dan inilah kuis yang kami maksudkan. Jadi Lydia, daripada 3 gambar yang diberikan ni, adakah anda yakin dengan jawapan anda untuk ketiga-tiga gambar ni? Oh, Syira? Ya. Tidak. Sebab bila saya nampak, jujur sekali ya, sebab bila saya nampak ketiga-tiga gambar tu, saya tak boleh nak cam pun. Saya rasa saya tak pernah nampak pun seumur hidup saya. Langsung? Ya, kalau Syira pula? Saya rasa antara 3 gambar tu, satu je saya yakin. Yang lagi 2 tak yakin. Asal boleh je. Tapi asalkan adalah satu yang anda yakin kan. Betul. Jadi kami bukanlah orang terbaik ya untuk beritahu anda. Dan untuk ketahui jawapan yang tepat, dipersilakan tetamu Manja minggu ini, pemandu pelancong Basirun Mansur. Selamat datang. Silakan duduk. Ya. Selamat datang di Studio Manja, Basirun. Saya kena mesti jemput. Ya, sama-sama kasih. Basirun, anda berpengalaman lebih 10 tahun ya dalam industri pelancongan. Ada orang kata, sebenarnya ramailah orang kata ya, Singapura ni terlalu kecil dan tak banyak tempat menarik. Adakah anda setuju? Bagi saya lah, walaupun Singapura ni kecil, tapi banyak lagi tempat yang saya sendiri belum lagi teroka. So kalau saya sendiri belum teroka, saya rasa ramai lagi. Mungkin awak berdua pun mungkin belum teroka. Betul. Saya setuju sekali ya Basirun. Saya dan Lydia ni dan saya pasti juga penonton Manja juga tak sabarlah nak tahu sama ada tekaan kami tu tepat atau tidak. Boleh tak anda berikan jawapan bagi gambar yang pertama? Okey, boleh. Wah, nampaknya untuk gambar yang pertama 71% teka Sembawang dan 29% teka Chinatown. Jadi apakah jawapannya Basirun? Cuba saya tanya anda berdua. Okey, berdua ya. Okey. Saya dah put sebenarnya. Saya teka Sembawang. Sembawang. Anda pula? Chinatown lah kalau Syira. Okey, jawapan itu sebenarnya adalah Chinatown. Okey, so ada. Betul. Jadi dengan jawapan itu telah pun menunjukkan bahawa lagi banyak sebab untuk orang menurut ke tempat. Okey, jadi of course tempat itu letak di Chinatown dan perigi itu sebenarnya tersembunyi di belakang kedai-kedai rumah di Amoy Street. Tapi maksud sebenarnya ramai orang pergi ke sana. Betul, tapi ke depan kan. Dia dekat belakang dan apa sebabnya ada perigi kalau
pengetahuan anda, Chinatown ataupun dipanggil juga sebagai kereta air. Kereta air. Ya, jadi air itu diibaratkan sebagai perigi itu, di mana sumber air datang daripada perigi itu. Dan kalau kita cakap pasal kereta, mereka harus mengangkutkan ataupun menghantarkan air-air ini kan. Jadi mereka gunakan kereta lembu. Jadi kalau digabungkan, anda dapat dicetuskan nama kereta air untuk Chinatown. Nampak tak tengah kami berdua ya? Kita tahu ada sejarah sebegitu di Chinatown. Jadi selain itu anda ada cerita menarik lain tentang Chinatown mungkin? Betul ada. Kalau kita juga lihat di Chinatown ada bermacam-macam rumah-rumah lama kan. Jadi di situ juga ada satu lorong dipanggil ataupun bila lihat di kaca TV anda sekarang ya. Itu dipanggil sebagai death houses ataupun rumah kematian. Kenapa ya? Okey, sebab waktu dulu bila orang datang ke Singapura, kebanyakan mereka datang seorang diri untuk bekerja. Jadi bila mereka dah lanjut umur ataupun dah jatuh sakit, mereka tak ada saudara mara untuk menjaga mereka. Okey, jadi mereka ada satu kepercayaan. Kalau mereka tahu mereka akan meninggalkan dunia ini, mereka tidak suka tinggal di tempat tinggal mereka sekarang dan pindah keluar. Kenapa? Sebab dipercayakan bahawa ia akan tidak membawa tuah ke tempat yang mereka tinggal. Dan kedua, mereka juga tidak mahu menyusahkan penduduk-penduduk di dalam rumah itu. Jadi mereka ada tempat khas lah untuk mereka berada di sana. Kepercayaan masyarakat waktu itulah. Waktu itu. Okey, bagaimana pula dengan gambar kedua? Okey. Ya, 80% teka Little India dan 20% teka Boat Quay. Jadi apakah jawapan yang betul? Okey, kali ini cuba teka seorang je. Saya? Saya Little India atau mana? Little India. Little India. Okey. Betul tak? Yang ini saya yakin sebab saya pernah nampak. Little India. Kalau dah nampak saya agak-agak saja. Okey. Okey, so kali ini betul. Penonton pun juga betul. Ia terletak di Little India. Dan apabila kita katakan pada Little India, semua orang tahu pasal pasar teka. Betul. Kan? Jadi orang pergi sana untuk beli makan atau beli barang dapur kan. Tapi sebenarnya Little India lebih juga diketahui tentang street art. Street art ataupun art installation seperti mana ditunjukkan di gambar. Jadi patung yang anda lihat itu sebenarnya digunakan Deco pada tahun 2017 untuk perayaan Deepavali. Jadi tiap tahun mereka akan tukar patung. Jadi daripada mereka buang patung itu, mereka kitar semula dan mengecat semula untuk menjadikan satu untuk orang mengambil gambar. Wow. Bila kita cakap tentang Little India, seperti yang Basrun katakan tadilah, pengetahuan saya memang terbatas hanya tentang kawasan kepada pusat membeli belah yang dibuka 24 jam, pasar teka dan mungkin kedai-kedai makan, di daerah situ. Jadi kalau saya ingin ke sana, ke mana anda boleh syorkan? Okey, so selain itu ada lagi tempat lain di daerah Little India, especially di pertengahan Little India ada banyak benda anda boleh lihat. I think nanti di gambar juga akan anda lihat bahawa kita ada satu tempat ini dipanggil Bangla Square. Okey, kita lihat ya. Kita ada lihat gambar dia. Ini dia. Okey. Ini Bangla Square. So gambar ini saya petik baru je berapa hari lepas dan nampaknya kosong kan. Tapi sebelum COVID, Bangla Square selalu dipenuhi dengan teman-teman kami daripada Bangladesh. Ya, jadi apa mereka buat, kenapa mereka di situ? Kita semua tahu Little India. Tapi di antara mereka memanggilkan daerah di situ Little Bangladesh. Okey, tapi apa yang ada di situ? So di situ mereka jual bermacam-macam barang yang khusus untuk komuniti mereka. Di mana satu kedai itu mereka menunjukkan menjual selimut. Selimut? Tapi kalau kenapa mereka jual selimut? Ya, so lorong tak ada selimut. Okey, so di lorong itu mereka jual semua selimut sebab di Bangladesh atau negeri mereka ada musim sejuk. So selalunya lah mereka ingin memberikan sesuatu pulang ke rumah dan mereka belikan selimut. Kenapa mereka beli di Singapura? Atas sebab di sini kualitinya lagi bagus dan juga menjadi kebanggaan bagi mereka dapat menghadiahkan sesuatu pulang ke kampung. Dan tadi kami lihat ada gambar lampu suluh ya. Itu untuk apa? Itu pun unik sebab lampu suluh juga mereka jual dari segi saiz yang berbeza. Bagi mereka lagi tinggi atau lagi besar lampu suluh itu lagi bagus sebab lagi panjang. Sebab di kampung mereka selalu ada power shortage. Gelap waktu malam. So lagi besar ataupun lagi bagus lagi lampu tahan suluh lama itu lah. tahan lama dan lagi kuat. Dan kenapa panjang? Kalau misalnya ada binatang yang tak dijemput datang, segi pertahanan untuk diri mereka. Jadi ini berguna ya. Berbaguna betul. Dan ini bermakna jenama Singapura ni dikenali dan dikaitkan dengan kualitinya lah. Wah, baiklah. Kalau gambar ketiga pula, soalannya ni bukan tentang di mana ya, tapi siapa
64% teka Stanford Raffles dan 36% teka David Marshall. Jadi siapa yang pernah tinggal di bangunan ini? Okey, Saya teka Stanford Raffles. Stanford Raffles. Ya. Saya tak dapat teka sebenarnya. Okey, so bangunan tu adalah tempat tapak Sir Stanford Raffles pernah suatu masa tinggal di situ, tapi strukturnya itu bukan asal dia, cuma tempat dia tu tempat mana Stanford Raffles pernah tinggal. Tampaknya sahajalah. Tapak saja. Okey. Jadi kita ada beberapa gambar ya. Kita lihat ya. Okey, itu adalah rumah Raffles. Ya, Raffles yang sekarang dijadikan sebagai Dewan Serbaguna. Okey, kalau yang ini apa yang ini gerbang? Okey, ini dipanggilkan bagi saya lah Instagram worthy spot di Fort Canning. Oh, wow. Tak pernah nampak Saya tak pernah nampak. Okey, so gerbang ini ataupun anda lihat video ni kan, ia adalah taman dipanggilkan Taman Sang Nila Utama. Okey, dan gerbang itu adalah satu inspirasi daripada era Majapahit. Ya, kemudian didirikan sebegitu. Okey. Dan yang ini pula, itu adalah rumah api ataupun lighthouse di mana ia tidak berfungsi lagi, tapi ia adalah sesuatu yang amat penting pada satu ketika waktu Raffles masih ada. Okey, jadi apa lagi yang boleh kita teroka di Fort Canning? Selagi satu, kalau anda suka sejarah, ada tempat laman pergalian atau excavation site, ya, di mana anda boleh melihat barang-barang yang dipercayai jumpa pada abad ke-14. Oh, wow. Abad ke-14. Banyak ya sejarahnya ya. Ya. Baiklah, dengan itu terima kasih Basirun. Anda semestinya telah buat saya lebih sedar yang sebenarnya masih banyak tempat di Singapura yang belum saya teruka. Ya, apa nasihat anda jika mereka yang nak mula teruka Singapura? Okey, saya selalu cakap have fun dan jangan fikir banyak. Terus saja buat apa nak buat. Go je lah betul ya. lah. Tapi yang penting untuk keluarga yang ada anak-anak kecil, sebelum anda pergi ke suatu tempat, bagus untuk buat kajian tentang tempat tu. Jadi anda tahu ekspektasi yang harus dimiliki ataupun ditahu tentang tempat itu. Okey, dan memandangkan ini minggu terakhir cuti sekolah ya, sebelum sekolah dibuka ni, bolehlah ibu bapa bawa anak-anak mereka jalan-jalan dan jadi pelancong di negara sendiri. Tapi ingat ya, pastikan setiap kumpulan hanya 5 orang sahaja. Kalau boleh, hadkan kepada anggota keluarga yang tinggal serumah dan pastikan sentiasa jaga jarak. Ya, tapi kalau dah janji nak keluar bawa anak-anak, pastikan anda tunaikan ya. Janganlah tunggu lama-lama nak tunaikan janji. Macam penyanyi yang sedang bersama Han sekarang. Han, anda tahu tak apa janji yang perlu beliau tunaikan? Hey, mestilah. Ini brother saya, kita members, betul tak? Oh, wow. Beliau dah ceritakan kepada saya, tapi untuk mereka yang belum tahu, apa kata, anda ceritakan sendiri, Ryan Sofia. Dengan itu, selamat datang ke Studio Manja, brother. Terima kasih, bro. Terima kasih, Hans, kerana menjemput Ryan kat sini. Okey, jadi janji yang Lydia katakan tadi ada kena-mengena dengan lagu terbaru anda, Permata Hati. Yes, betul. Kongsi sedikit lah. Sebenarnya sebelum Ryan kahwin dengan isteri lah kan, dah memang ada janji dengan isteri that Ryan akan mencipta lagu dan akan nyanyikan lagu tu dekat majlis persandingan kita. Tapi tak sempat buat. Sampai sekarang dah 4 tahun dia tunggu. Asyik tanya hari-hari tanya macam bila lagu untuk I ni nak siap, bila dah 4 tahun dah kita kahwin. Dan tajuk Permata Hati ni memang daripada anda sendiri atau daripada saya, because bila saya tengok muka dia kan, saya terfikir Permata Hati. Oh, sweet anda ya. Kalau gula-gula dengan anda, saya pilih anda. Okey, jadi anda juga telah berumah tangga pada tahun 2017. Sampai sekarang ya, lagu perkahwinan tak siap lah. 4 tahun. Jadi kenapa ambil masa begitu lambat sekali sebenarnya? Sebenarnya Ryan pun tak tahu. Okey, tapi dalam 4 tahun ni bila kita semenjak kita dah kahwin kan, terus kita sibuk dengan kerjaya masing-masing. Dia ada kerjaya dia, dengan saya juga, dan lepas tu bila kita kahwin ni, kita keluarga bukan kecil, terus keluarga terus besar. So sibuk dengan menguruskan rumah tangga dengan kerjaya lah. Nak juggle semua tu susah ya. Jaga susah. Jadi bila lagu tu dah siap kan, selama 4 tahun tu bagaimana? Isteri anda puas atau nak lagu baru macam tu? So far okey, dia suka. Saya rasa niat tu kalau ada nak tujukan lagu untuk dia, memang kalau orang tu dah rasa macam itu, sukalah kan. Yalah, betul sekali. Dan apa yang saya tahu, anda selalunya berkolaborasi dengan Yazri Malik ya. Macam mana anda dapat peluang berkolaborasi dengan Eddie Cradle dan juga J-Bone ni? Itulah sebenarnya tak dirancangkan tau. So satu hari ni kita ada program, dan Eddie Cradle dengan saya pun ada satu program ni. Dia tengah sound check. Kita tengah sound check ni, tengah tunggu. Dia pun tengah main gitar dia lah. Saya pun hum melody sikit. Tu dia kata,
lagu sedap Ryan, melodi sedap. Cuma kita buat lagu. Okeylah. Saya pun memang lama nak buat lagu untuk isteri lah, so called kan. So dia cakap okey, so dia record on the spot kat handphone dia, untuk lagi beberapa hari dia dah siap dengan the whole song. Oh, ini keistimewaan bila orang pemain gitar, penyanyi, dah orang kata lepak tu macam-macam idea cetus ya. Betul. Betul. Dan jadi bila anda sebut tentang berkolaborasi ni kan, anda juga berkolaborasi di seberang ya bersama pemuzik violin, cello. Jadi bagaimana anda dapat bekerja bersama mereka di seberang tu? Kerana Eddie Cradle ni dia ada bekerja sama dengan J-Bond. So J-Bond ada Studio 47 dan J-Bond yang ada konteks di Malaysia. Tak salah saya dia dapat konteks dengan kumpulan Exist, Along Exist, dan dia dapat pun pemain violin, pemain cello daripada salah satu universiti di Malaysia. So J-Bond lah yang mengendalikan semua ni. Oh, jadi peluang emas untuk anda ya. Betul. Jadi selepas jumpa Eddie Cradle dan juga J-Bond, berapa lama untuk anda hasilkan lagu ini? Bila dah ada melody tu, dah ada the whole song, terus Ryan jumpa dengan J-Bond dan tanyakan dia lah, bilang dia apa yang Ryan nak dalam lagu tu, message kan. So Ryan kasih lirik juga, tapi saya tengok J-Bond ada pengalaman dalam penulisan lirik. So I go for his lah. Jadi saya lihat juga komposer daripada anda juga Eddie Cradle, lirik daripada J-Bond. Okey. Adakah isteri anda sudah mendengar lagu ini? Dah dengar. Okey. Tak ada reaksi, tak ada komen. Normal lah. Normal lah, macam mana normal? Normal macam dia tengok macam okey. Saya rasa sama macam isteri saya lah. Sama. Macam gini je. Macam gitu je. Macam gini kasih mereka. Gitu. Gitu je. Dan saya dapat tahu ulang tahun anda, ulang tahun perkahwinan anda tak lama lagi 8 Julai. Jadi ada tak surprise, kejutan dan sebagainya? Surprise. Sebenarnya surprise juga. Baru ingat date dia. Betul. Bila kita punya anniversary? 8 Julai. Dia pun lupa juga sebenarnya. Saya rasa ini pasti hadiah ulang tahun yang perkahwinan yang istimewa untuk isteri anda, dan orang kata tunai janji yang dibuat 4 tahun ya. Betul. Okey, dan lagu ini belum lagi dilancar. Belum. Jadi hari ini kali pertama anda persembahkan lagu ini. Bila anda akan lancarkan? Okey, secara rasmi ia akan berada di digital platform 25 hari bulan ni. Hari Jumaat ni, dan juga MTV-nya akan berada di YouTube Studio 47 lah, official 26 hari bulan. Wow, saya rasa ini satu eksklusif untuk penonton manja ya. Dengan itu terima kasih Ryan kerana sudi bersama kita, dan tahniah atas lagu baru anda dan terus atau sentiasa mewarnai industri tanah air, muzik tanah air kita. Terima kasih. Okey, persembahan lagu Permata Hati buat kali pertama di sini malam ini khas untuk penonton manja. Jadi pastikan anda akan terus bersama kami. Sekarang kami nak berehat seketika dan kita akan kembali dengan cabutan bertuah Golden Chance. Dan apakah hidangan yang telah membuka selera Azek? Ikuti nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Kita kembali bersama di Manja. Ya, tibalah masanya kini untuk pelanggan Golden Chance berikan perhatian anda kerana sebentar lagi kita akan mulakan cabutan bertuah Golden Chance. Ya, dan ini merupakan minggu kelima cabutan bertuah Golden Chance diadakan. Sejauh ini 40 pelanggan Golden Chance telah berjaya menangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Nah, ini bermakna sudah $40,000 yang dimenangi sejauh ini. Ya, minggu ini berapakah ramai pelanggan Golden Chance yang akan menang dan berapakah jumlah wang tunai yang bakal mereka menangi? Ya, dan untuk beritahu anda secara rasmi, kami persilakan Wakil Golden Chance, Encik Azlan Syafiee. Selamat datang, Encik Azlan. Selamat datang. Oh, nampaknya hari ini kita terukar seluruh Singapura. Encik Azlan pun terukar posisi yang baru ya. Jadi Encik Azlan, adakah bilangan pemenang dan jumlah yang bakal dimenangi sama seperti minggu lalu? Seperti yang telah dijanjikan pada minggu lepas, malam ini 15 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ini bermakna malam ini jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi adalah $15,000. Wow, jauh ya. Nampaknya malam ini saya dan Syirah perlu cabut 15 keping kupon ya. Okey, Encik Azlan, apa kata kita putar balang ini? Ya, hari ini tak perlu putar. Picit butangnya. Okey, silakan Encik Azlan. Nampaknya jadi, tugas Encik Azlan semakin mudah ya. Dan senyum saja. Okey. 3 kupon ya. 3 kupon. 15 pemenang $1,000 setiap seorang. 1, 2, 3. Tahniah buat Halimah Tusaddia dari Marine Terrace, Rashid Abu Bakar dari Tampines Street 64 dan juga Syaira Inshira dari Pasir Ris Drive 6. Tahniah. Okey, giliran saya pula. Belum sampai dah putar ya. Ya. Ada sensor sini ya tadi.
Okey. Okey. Boleh? Ha, di sini 1. 3 ya. 2. 3. Baiklah. Okey. Tahniah buat Faradilah binti Natasha dari Tampines Street 34, Siti Idahyu dari Anchorvale Drive dan Mazna binti Abu dari Amukio Avenue 4. Okey. Giliran saya pula. Ya. Silakan. Okey. Wow. Dari 10 hingga 15 ya. Ya. Banyak kuponnya. Ya. Okey. Next. Okey. Okey. 1. Boleh. 2. 3. Okey. Baiklah. Tahniah buat Nur Baizura dari Pasir Ris Drive 10. Ahmija binti Samad dari Pasir Ris Street 71 dan Rohani binti Sidik dari Pasir Ris Street 72. Okey, teruskan. Ya. Oh, saya boleh joget benda Ya. ni putar. Ya. Silakan. Rasa gemetar ya hari ni ya. Dia saja kita ya. Sungguh-sungguhlah nak cabut kupon. Saya gaul ni ya. Okey. Okey. Okey, di tangan saya. Wahida, tak ada address di sini. Okey. Wahida, okey. Siti Aisyah binti Baharudin dari Pasir Ris Street 51 dan Syarifah Maimunah Ahmad dari Tampines Street 21. Okey. Okey. 3 kupon terakhir ya. Silakan Cik Azlan. Payah seronok ya. Ya. Tengok balang ni. Okey. Okey, Okey. boleh. 1. 2. Kan saya rasa hari ni lain kerana kita Ya, macam nervous ya. Okey. Amnah binti Salim dari Hougang Avenue 7, Rukia binti Muhammad Nur dari Woodlands Drive 42 dan Noraini Rawi dari Campusville Walk. Okey, tahniah di tangan saya pula ya. Kita akan sebutkan sekali lagi nama-namanya. Ya. Okey, dari saya mula dulu. Okey, di tangan saya Mazna binti Abu dari Amukio Avenue 4, Siti Idahyu dari Anchorvale Drive, Faradila binti Natasha dari Tampines Street 34, Syarifah Maimunah dari Tampines Street 21, Siti Aisyah binti Baharudin dari Pasir Ris Street 51 dan Wahida tak ada address di kertas ini. Di tangan saya pula Noraini Rawi dari Campusville Walk, Rohani binti Sidik dari Pasir Ris Street 72, Rashid Abu Bakar dari Tampines Street 64, Halimah Tusadia dari Marine Terrace, Syaira Inshira dari Pasir Ris Drive 6, Ahmija binti Samad dari Pasir Ris Street 71, Nur Baizura dari Pasir Ris Drive 10, Amnah binti Salim dari Hougang Avenue 7 dan Rukiah binti Muhammad Nur dari Woodlands Drive 42. Wah, 15 pemenang pada malam ini dan kita akan serahkan kupon ini kepada Encik Azlan. Ya. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang Golden Chance dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Semestinya. Jadi Encik Azlan minggu depan, wah pasti masa yang paling dinanti-nantikan setiap pelanggan Golden Chance. Cuba terangkan sebabnya. Minggu depan adalah acara kemuncak bagi cabutan bertuah Golden Chance, iaitu cabutan perdana Golden Chance. Pelanggan Golden Chance yang paling bertuah akan memenangi hadiah wang tunai $22,222. Wow, sudah berkali-kali ya saya dengar angka $22,222 itu disebut. Tengok sampai tak boleh sebut. Ya. Tapi rasa wow setiap kali dengar jumlah itu masih tak hilang. Saya pun sama Hans. Wow. Tapi Hans, minggu depan tugas mencabut kupon ni bukan tugas kita ya. Sebaliknya kita ada tetamu istimewa yang akan cabut kupon yang akan tentukan pemenang. Ya, terima kasih dengan itu. Terima kasih Encik Azlan. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan tetamu istimewa. Ya, terima Okey. kasih. Wah, Hans, saya boleh bayangkan ya, $22,222 tu kita boleh bawa belacung ke banyak tempat. Tapi Syirah, kalau tak ada wang sebanyak tu pun kita boleh melancong. Macam abang long kita, dia melancong dengan gunakan deria rasanya sahaja. Betul tak Lida dan Fadli? Betul. Minggu lalu ya beliau rasa hidangan Cina. Ya. Minggu sebelumnya beliau nikmati hidangan Jepun. Yang penting sepanjang jadi hos makan tube ni abang Encik kita dah rasa bermacam-macam hidangan seluruh dunia. Cemburu saya. Minggu ni pula beliau menikmati hidangan yang katanya buat beliau rasa macam dah terbang ke negara itu. Wow, dah terbang. Ilmu apa tu? Saya pun tak tahulah. Tapi kalau Arzak betul-betul terbang ke sana, beliau akan ambil masa sekurang-kurangnya 18 jam.
Oh wow, 18 jam. Yang itu paling cepat ya? Paling cepat. Wow, Falih, kita jangan berlengah lagi lah ya. Saya pun tak sabar nak terbang sama dengan Arzak. Ayo, kita terbang ke Maghribi bersama Arzak dalam Makan Tube. Maghribi atau Morocco dalam bahasa Inggeris merupakan negara di daerah Maghrib, Afrika Utara. Gabungan budaya Berber, Arab dan Eropah di negara ini telah menghasilkan pelbagai hidangan yang kaya dengan rempah ratus dan penuh warna-warni. Jadi Haikal dah pernah ke Morocco atau Maghribi lebih kurang 6 kali kan? Jadi apakah ciri-ciri hidangan di Morocco ni? Orang Maghribi ni dia tidak suka makan nasi. Selalunya makan ayam, kambing, couscous, hummus. Jadi hari ini Chef Luis akan tunjukkan cara untuk kita menghasilkan harisa makanan laut atau seafood harisa, betul? Ya, betul. Jadi Chef Luis bagaimana? Apakah langkah pertamanya? Onion, oil, minyak bawang ya? Yes. Oh, dan bawang besar. So we cook. Ini harus dimasak hingga layu lah. Yes. Dan kemudian diletakkan bahan apa ni? Okay, now we put nicely the all ingredient. Dan makanan-makanan laut ni lah. Kita dengan jintan, bawang dan udang tadi. So now we put the cream harissa. Ini paste harisa ni. Yes. Oh, ni diperbuat dengan bahan apa ni, Chef? Green chili, Cili hijau, cumin powder, sugar, salt, lemon, and olive oil. Yep. Now we put the veggie stock. Stok sayur ya. So after this we put cream. Dan selepas krimnya, squid. Oh, sotongnya. Dan berapa lama harus dimasak ni, Chef? Around 20 minutes. 20 minit. Ya. Ni sapsuka ya, Haikal. Ya. Selalunya kita makan di Singapura ni, sapsuka ni seringkalilah digunakan dengan tomato, ya, dan kemudian dengan telur dan daging ya. Yang ini sungguh menyegarkan. Tidak mempunyai protein, tak ada daging, tapi tomatonya tu kau dapat rasa kesegaran nikmatnya tu dengan telurnya sekali. Jadi Haikal selalunya ciri-ciri makanan orang di Maghribi ni ya. Apa agaknya? Yang terpaling popular di Maghribi ialah tajin. Tajin ayam atau kambing. Oh, tapi tajin tu apa ke benda? Tajin tu seperti periuk khas primis yang betul-betul unik di Maghribi. Bermakna kalau di Singapura tu macam clay pot lagi tu. Tapi di Maghribi ni dikenali sebagai tajin ya. Tajin. Jadi apakah hidangan seterusnya, Chef Luis? Tajin kambing. Dan bahan-bahannya? Onion, bawang ya. And kemudian mixed veggie. Dan setelah tu? Lamb, daging kambing. Dan jenis-jenis sayur digunakan? Potato, kentang, capsicum, eggplant, terung ya. Dan chickpeas. Kacang kuda. Ya. Dan berapa lama harus disalai daging ni? 45 minutes. 45 minit baru dimasakkan? Yes, and we can serve it. Dah sedia ya? Sudah. Nampak ni? Facial. Inilah dia. Kambing tajin. Ambil kuahnya dahulu. Dan nampak tu berasap. Tidak berminyak langsung. Tada. Seafood harisa. Dia ada udang, ada sotong, ada lala, ada remis. Tidak hanyir ya. That's mesti juga ada pencuci mulut kan? Tada! Nampak ni? Baklava cheesecake. Garing rangup nan pengal tu. Seperti saya menaiki kapet terus langsung ke Maghribi. Gitulah kan? Jangan jealous. Tiap-tiap minggu Arzak kata jangan jealous. Tapi macam mana saya tak jealous ya? Tiap-tiap kali saya tengok dia makan, makanannya sedap. Siap ada pencuci mulut lagi. Itulah seliur saya. Ya, tergoda tengok makanan laut dan kambing yang dihidangkan dalam tajin. Ya, Pak Li tahu tak? Kalau memasak menggunakan tajin ni ya, perlu gunakan api yang rendah dan masa yang lama supaya daging yang dimasak tu dalam tajin tu kan betul-betul empuk, lembut dan
tidak kering. Wah, pandai anda masak dan tajin ya. Tapi Lidah, soal masak dan tajin ni saya tak tahulah. Yang saya tahu selepas ini saya nak rasa hidangan Maghribi. Kalau nak rasa, ajaklah saya. Kan sekarang dah boleh makan 2 orang. Oh, bahaya ya soalan ni ya. Ini bukan apa. Bukan nanti jangan jealous. Ini isteri saya mesti jealous ya. Maaf Sheila. Okay, kalau macam tu saya ajak Sheila lah ya. Tak apa, sudahlah ya. Siapa yang makan dengan siapa kita bincang nantilah. Sekarang ni kami sebenarnya ingin kongsi yang pelawak alias Kade kurang sihat dan sedang dirawat di hospital dan kami dimanja mendoakan kesejahteraannya dan berharap beliau akan cepat sembuh. Semoga segala urusan beliau dan keluarganya akan dipermudahkan. Manja akan berehat sekali lagi. Selepas ini saya akan kongsi dengan penonton tentang perabot yang sesuai untuk gaya resort. Bersama kami lagi selepas ini di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Terima kasih kerana masih bersama Manja. Han, dah tahu tak bagaimana nak wujudkan suasana rileks dan tenang di rumah anda? Oh, kalau rumah saya, suasana rileks dan tenang mungkin sukarlah dia capai. Maklumlah, anak-anak saya masih kecil lagi ya. Kalau Lydia, anda tahu macam mana nak wujudkan suasana sedemikian di rumah anda? Oh, kalau saya ya, rileks dan tenang. Buat saya teringatlah tentang suasana di resort ya. Saya sebenarnya sempat tahu bertemu 2 orang pakar yang akan kongsi bagaimana untuk gabungkan perabot ruang tamu untuk timbulkan suasana sedemikian. Ayo kita saksikan dalam Estetika. Duduk sambil berehat dan tenangkan fikiran di kerusi yang empuk dan penuh dengan vibe resort percutian membuatkan saya rindu nak melancong. Memandangkan sepadan masih belum dibuka, inilah cara saya berangan yang saya sedang bercuti di luar negara. Kalau kita tidak boleh ke resort percutian, apa kata kita bawa rasa dan vibe resort percutian ke dalam rumah kita? Hari ini saya nak belajar bagaimana saya boleh gabungkan perabot-perabot untuk ruang tamu yang akan berikan saya rasa seperti saya berada di resort percutian. Oh wow, empuk ya. Hazlan, jadi bila kita cakap tentang resort atau gaya resort, adakah ia satu gaya yang spesifik atau sebenarnya ada beberapa gaya resort? Sebenarnya kalau gaya resort ni ada pelbagaian. Sama ada resort tu perkampungan, macam Bali atau resort, ski resort. So itu terserah pada cita rasa sendiri. Betul ke perabot yang sesuai dengan tema gaya resort ni harus gunakan bahan-bahan asli? Tidak semestinya, kerana itu terserah pada sama ada kita pandai untuk menyerikan dengan pelbagaian seperti soft furnishing. Kalau kita terlalu banyak kayu-kayu pun jadi terlalu keras lah, terlalu berat. Jadi bagus kalau kita ada pelbagaian dengan kain-kain, rotan, kaca-kaca juga boleh. Jadi haruskah kita pilih sofa atau meja kopi dulu? Sebaiknya sofa dulu. Sebab kalau kita dah beli meja ni, nanti kita nak cari sofa agak susah. Pasal benda tu yang kita gunakan tiap-tiap hari. Meja tu ada satu perhiasan. Okey Hazlan, contoh di ruang ini gaya resort apa? Ini gaya resort modern kampung lah. Sebab kalau lihat cara the design, yang itu agak modern. Dia nampak macam benda tu macam benda lama, tapi you see simple but yet it is very structured and nice. Ada sedikit seimbangan lah. Di ruang sini pula apakah konsep gaya resort ni? Ini gaya resort modern lah. Kalau lihat pada structure dia very modern, stylish. Wow, vibe di sini lain ya daripada apa yang saya lihat tadi. Ini sofa kulit kan? Ya, betul, sofa kulit. Ya, jadi selain sofa, apakah jenis kerusi tambahan yang sesuai untuk lengkapkan suasana resort di ruang tamu? Kerusi tambahan yang sesuai saya rasa adalah kerusi rehat seperti ini. So kerusi ini color dia macam gelap, macam modern, tapi ada a bit of pattern tu, macam give some contrast. Ya, so kalau you balik rumah dah penat, lagi-lagi COVID you cannot travel, you bring the resort to your home. Aksesoris yang awak boleh gunakan untuk tingkatkan the vibe resort adalah seperti pasu begini, cermin. Kalau space you besar, you boleh divide
ruang tamu dengan dining area. Tempat makan, dalam ruang Ya, makan. correct. Memandangkan tema resort ni gunakan perabot kayu, jadi macam mana nak jaga supaya ianya tahan lebih lama? Kalau berabuk, you just dust, you boleh ambil kain yang lembap untuk bersihkan ataupun you boleh beli minyak lemon, minyak kayu. You boleh just lap once a month ke, just to maintain the colour. Sekarang saya nak berehat sebentar di sini. Saya sedang bayangkan saya sedang bercuti di sebuah resort percutian dan akan ke tepi pantai sebentar nanti. Haziq, air kelapa saya yang tadi awak janjikan tu mana? Oh, minta air kelapa ya. Tapi nampaknya memang santai dan tenang rasanya ya. Di studio Manja pun boleh santai dan tenang tak, Syira? Sampai di sini ya. Ke sini. Ya, tapi suasana santai dan tenang juga boleh dinikmati jika kita kembali bersama alam. Dan itulah tema Manja minggu depan. Kami nak ajak anda kembali kepada alam atau dalam bahasa Inggeris, back to nature. Back to nature ya. Ya, saya sempat tinjau pokok dan tumbuh-tumbuhan yang sesuai ditanam dan dipelihara dalam rumah. Wah, dan Arzak pula nikmati kuih muih Melayu yang dibalut daun pisang. Ni saya dan si Syira, kita pula sempat jalan-jalan ya dan belajar tentang kehidupan laut yang boleh diketemui ketika air surut. Dan semua ini akan dapat anda ikuti kalau anda bersama kami minggu depan. Oh, saya tak sabar minggu depan ada daun pisang. Ya, semua kehijau-hijauan lah orang kata. Ya, tapi sebelum anda bersama kami minggu depan, jangan lupa saksikan Sheng Siong Live bersama hos Suami Yusof dan Huda Ali serta artis-artis undangan Jumaat ni jam 8.30 malam. Manja akan berakhir sebentar lagi, tapi rasanya macam belum puaslah berinteraksi dengan anda. Belum ya? Kenapa? Kalau belum puas tak apa, biar saya relax je. Tapi sebab itulah kami nak ajak anda ya bersama kami di IG Live Mediacorp Suria selepas ini sekitar 9.40 malam. Tapi tentang apa akan kita berbual? Inilah kami nak anda kongsi kisah-kisah seram yang pendek yang pernah berlaku pada anda. Kalau ada kisah yang agak panjang tu nak dikongsi, DM kami saja di Mediacorp Suria. Jadi anda pernah tak macam mungkin adalah peristiwa-peristiwa yang ngeri dan sebagainya? Nampak saya menggigil ya kita. Ada banyak cerita tahan. Saya dengar lah ramai rakan artis kita lah kalau dah mereka ke set penggambaran atau tempat-tempat macam tu sebenarnya ada bukan kejadian. kata set penggambaran, sebenarnya di Manja ni ada. Betul. Saya tak tipu ya, ada. Anda pernah rasa? Pernah. Jadi nanti anda nak kongsi lah. Saya akan ceritakan nanti. Nanti. Bukan itu huruf M. Baiklah, Manja sampai di sini saja ya untuk minggu ini dan kami akhiri dengan persembahan daripada Ryan Sofian. Lagu ini lagu pertama kali ya dia akan persembahkan eksklusif di Manja ya. Tak pernah ya. Lagunya bertajuk Permata Hati. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam dari kami di Manja. Kaulah satu-satunya permata dalam hati ini. Hanya kau memahami segala-galanya isi hati yang tersirat. Kaulah istri yang sangat ku sayang, jasamu ku sanjung tinggi. Tanpamu di sisiku, apa
dalam hati ini.